النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام أصحاب الأضام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang berusaha pengurusi surau beserta dengan ahli jawatan kuasanya, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, tamunya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi mengizinkan kita untuk terus bernafas sampai ke hari ini tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa membimbing kehidupan kita daripada kita bangun pagi sampailah kita tidur kembali pada waktu malamnya. Mudah-mudahan apa yang ada pada kita ini tuan-tuan sentiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kebaikan yang banyak atas segala kebaikan yang kita lakukan dengan izin Allah Ta'ala juga mudah-mudahan insya-Allah. Allahumma amin. Jadi malam ni tuan-tuan dan puan-puan kita sambung kembali pembacaan kitab Hayatus Sahabah oleh Kandahlawi ini dan kita sampai kepada muka surat yang ke-106 yang ada buku ni lah. Yang ada buku ni. InsyaAllah tuan-tuan kita tengok muka surat 106 nombor 20 iaitu Ammar bin Yasir dan Suhaib bin Sinan. Bismillahirrahmanirrahim. Ammar bin Yasir dan Suhaib bin Sinan. Saya ada kumpulkan banyak hadis tadi dalam telefon ni. Buka-buka tak pun ada. Bondo bosi kan. Tapi ada kat sini tak apa insya-Allah. Dalam kitab Tabaqat, Ibnu Sa'ad meriwayatkan daripada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu berkata, aku temui Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu dekat dengan pintu rumah sahabat Arqam di mana Rasulullah SAW berada. Jadi ni dulu kan kita sama-sama faham di awal-awal perkembangan Islam dulu gerakan banyak. Rumah Arqam bin Abi Arqam ni dijadikan macam bilik gerakan lah kan. Secara sembunyi-sembunyi mereka semayang di situ. Bertazkirah di situ ramai-ramai kan. Secara sembunyi-sembunyi di rumah Arqam bin Abi Arqam. Itu yang jadi cetusan salah seorang saudara kita dulu buat kumpulan Al-Arqam kan, menghimpunkan orang untuk mengingatkan, membawa orang kepada agama. Jadi Suhaib ni dengan Ammar dengan Suhaib ni, Ammar pergi nak pergi rumah Rasulullah, nak jumpa Rasulullah di rumah Arqam bin Abi Arqam, terserempak dengan Suhaib bin Sinan. Kemudian aku bertanya, apakah maksud kedatangan kamu ke rumah ini?
Ammar ditanya Suhaib. Kan Ammar ditanya Suhaib. Dia malah membalas dengan pertanyaan, apakah maksud kedatanganmu ke tempat ini? Kau datang sini buat apa? Jawablah, kau pun datang sini buat apa, kata dia. Kan? Kata Ammar, sesungguhnya aku ingin masuk ke rumah ini untuk mendengar ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia juga menerangkan maksudnya dan kami bersama-sama masuk ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kami dipelawa untuk memeluk agama Islam, maka kami segera memeluknya dan pada hari itu kami tinggal di tempat itu sehingga malam hari. Kemudian kami keluar dengan cara bersembunyi. Ammar dan Suhaib memeluk agama Islam setelah pengikut Islam berjumlah lebih daripada 30 orang. Lebih daripada 30 orang. Jadi Ammar bin Yasir ni tuan-tuan, kita sedia maklum, Ammar bin Yasir ni antara sahabat Nabi yang teruk diazab oleh golongan musyrik Mekah pada ketika itu. Teruk dia kena azab Ammar bin Yasir ni. Ayah dia nama Yasir, mak dia nama Sumayyah. Jadi Ammar bin Yasir ni, dia seperti mana yang dicatatkan oleh Abu Nu'aim Al-Asfahani menyebutkan dalam kitabnya, seorang yang hatinya dipenuhi oleh iman. Nabi sendiri sebut dalam hadis, sesungguhnya Ammar ini daripada kepala sampai kaki penuh dengan iman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Nabi sendiri puji. Kata dia bila dia tengok Ammar ni kata dia, daripada kepala sampai kaki tak ada bondo, semua dengan iman. Sebab itulah Syekh Abu Nu'aim menyebutkan Ammar ni sebagai seorang yang keyakinannya cukup tinggi kepada agama yang dianut, yang dipegang. Kemudian Ammar ni satu lagi sifat dia tabah. Dia antara banyak diseksa, diazab, dipakaikan baju besi, dijemurkan dengan sahabat seperti Bilal. Kan? Ammar ni di tengah padang pasir, dalam pakai baju besi, jemurlah di padang pasir kan. Kemudian dia di antara sahabat Nabi yang antara yang paling tabah menghadapi ujian dan dipaksa untuk murtad sampai dia pernah ditangkap. Kemudian orang musyrik Mekah tak lepaskan dia selagi dia tak memburuk-burukkan Nabi, mengutuk Nabi dengan perkataan-perkataan yang kotor. Kemudian kena beritahu dia keluar daripada agama Muhammad, lepas tu baru dia lepas. Satu hari Nabi jumpa dia. Katanya, ya Rasulullah, aku tadi kena tangkap, kata dia. Kemudian orang ni telah paksa aku sekian. Apa yang kau katakan? Aku pun memperkatakan seperti mana ya Rasulullah aku katakan kepada engkau. Rasulullah kata, lain kali kalau kau kena cokau, tapi dalam bahasa Arab lah, ni bahasa Melayu lah. Sekarang nampak ustaz dengan ajar buruk ni. Bahasa Negeri Sembilan lah Nabi. Lain kali kau kena cokau, terus Allah tanya, kau cakap macam tu juga. Dia kata, ya Rasulullah, aku katakan apa yang aku katakan pada engkau ya Rasulullah. Aku tak pasal katakan. Macam mana imanmu? Imanku adalah mantap ya Rasulullah. Kata Ammar bin Yasir. Lantas Nabi pun menyebutkan, lain kali wahai Ammar, kalau kamu ditangkap lagi, kau perkatakan seperti mana yang kau perkatakan lagi. Nabi ajar, tak apa kau kutuklah aku. Itu kita panggil konsep taqiyah kan. Kita cakap mana kita tak apa pun, orang macam bawa parang tak akik leher gitu ni. Kalau kau tak kata kau kapi, tak leher kau. Kita pun guna konsep taqiyah tersebut. Menyembunyikan keimanan. Mulut cakap lain. Tapi hati kita masih lagi berpegang dengan iman untuk menyelamatkan diri. Dia ada sebab untuk menyelamatkan nyawa. Itu diharuskan dalam agama kita. Itulah yang dilakukan oleh Ammar. Walaupun dia dipaksa murtad. Kemudian dia ni antara sahabat Nabi, Ammar ni, yang paling banyak dihina, dipelekehkan. Ammar ni. Dan dia disebut oleh Syekh Abu Nu'aim Al-Asfahani sebagai golongan as-sabiqun al-awwalun. As-sabiqun al-awwalun. Golongan-golongan yang pertama bersama dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau perang, dia duduk barisan depan sekali, Ammar ni. Kalau ada perang, dia dah duduk barisan depan. Ammar bin Yasir ini.
Dan kerap kali bila dia nak jumpa Nabi, dia minta izin para sahabat, aku nak jumpa Rasulullah. Rasulullah akan sambut di dalam keadaan senyum. Rasulullah suku Ammar ni. Nabi cukup suku Ammar bin Yasir ni. Sebab itu Syekh Abu Nuaim dalam satu riwayat hadis menyebutkan, setiap kali kalau dia jumpa sahabat, dia beritahu dia nak jumpa dengan Rasulullah. Rasulullah kata izinkan dia masuk. Sambil Rasulullah sambut dia dalam keadaan muka yang senyum. Muka senyum. Nabi suku Ammar bin Yasir ni. Sehingga pernah dalam satu hadis, walaupun hadis itu dikatakan dhaif, ketika mana Rasulullah berjalan dengan Sayyidina Abu Bakar, ibu dia, ayah dia sedang diazab. Rasulullah pun sebut, sabarlah kamu wahai Ammar, kerana kamu antara orang yang dirindukan oleh syurga. Dalam hadis, walaupun hadis itu lemah, Nabi sebut ada 4 orang yang dirindukan oleh syurga. Termasuk di antaranya Ammar. Suhaib, siapa lagi 2-3 orang, Mikdad, saya tahu saya lupa. Kan 4 orang ni, saya lupa dalam hadis itu dikatakan dhaif. Tapi Nabi sebut, syurga barisan kau wahai Ammar, sabarlah kau. Itu yang Rasulullah sebut pada Ammar ni. Dan Ammar ni lah di antara sahabat Nabi yang masa zaman Sayyidina Umar hantar dia ke Kufah untuk jadi gubernur kat sana. Kemudian Sayyidina Umar hantar surat lagi beritahu, Ammar ini adalah di antara sahabat pilihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia ada kedudukan tersendiri Ammar ni. Sayyidina Umar hantar jadi gubernur, Sayyidina Umar hantar macam surat sokongan lah. Beritahu penduduk Kufah, Ammar bin Yasir ni adalah salah seorang sahabat pilihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Ali sendiri pernah sebut, ketika mana duduk dengan para sahabat, kita bila Sayyidina Ali sebut, kita tahu macam mana kedudukan Ammar ni. Bila Sayyidina Ali duduk dengan sahabat, Ammar masuk, Sayyidina Ali tersebut, marhaban bit-tayyibil mutayyib. Selamat datang wahai wewangian syurga. Ali sebut yang tu pada Ammar bin Yasir. Selamat datang wahai wangian syurga, selamat datang. Kata Sayyidina Ali kepada Ammar bin Yasir. Jadi Ammar bin Yasir ni, dia di antara sahabat-sahabat Nabi yang orang sebut, sampai disebut dalam oleh Syekh Abu Nuaim, orang yang meninggalkan dunia kerana akhiratnya. Saya sempat baca tadi dalam kitab tu besar, nak bawa macam mana? Nak bawa saya tangkap dah. Buka tak mahu nak dibuka. Tu. Jadi apa yang saya ingat tuan. Jadi dalam satu riwayat hadis, Ibnu Mas'ud dia buat rumah. Tak tahulah TSR berapa jalan Ibnu Mas'ud buat rumah. Ajak ni, jom tengok rumah aku tadi. Dia syukurlah. Wahai Ammar, jom tengok rumah aku baru bangunkan rumah aku ni, mau baru tadi. Dijemput Ammar untuk tengok rumah yang dia buat. Maka Ammar pun pergilah sama dengan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud tuan-tuan bukan jalan-jalan sahabat ni. Ibnu Mas'ud ni. Sampai di depan rumah Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud tanya, apa pandangan kau wahai Ammar? Dia duduk, tapi tu disebut, wahai Ibnu Mas'ud sahabatku, sesungguhnya engkau telah membina rumah yang begitu besar, sedangkan kematian makin dekat dengan kau tadi. Kau buat rumah besar-besar. Tak lama kau dah mati dah, dokek dah kan. Kau cari dah mati dah. Rumah besar-besar buat apa? Jadi Ibnu Mas'ud duduk diam. Itu Ammar bin Yasir. Jadi dia antara sahabat disebut dirinya penuh dengan keimanan. Badan itu iman ni sia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut sebagai orang yang meninggalkan perhiasan dunia dan orang yang kuat mendukung pembela-pembela agama. Itulah Ammar bin Yasir. Okey tuan-tuan, itu Ammar bin Yasir. Kita pun dah pindah pula dah. Badan roti ni. Baik tak melaku tuan. Kerja. Rumah saya pergi Selangor. Saya tanya tu tak tahulah macam mana hantar anak pula tadi. Balik tak melaku lah hantar anak. Abang tak payah hantar dah. Sekarang orang kuliah tak sampai balik kan. Kalau kan kuliah tengah jalan ni teh. Dia dengan anak saya yang tu hantar. Kau pergi hantar lah. Kedua tuan Suhaib bin Sinan.
Ni seorang lagi sahabat, orang kaya, Suhaib ni. Orang kaya ke Mekah. Masa Rasulullah nak hijrah, Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar tengah nyuruk kat gua ni, Rasulullah tahu apa? Aduh kata dia, Suhaib tinggal. Mana Rasulullah nak bawa Suhaib ni? Allah, Abu Bakar macam itulah lebih kurang bunyi uslub ayat tu. Kata wahai Abu Bakar, Suhaib dah tinggal pula. Kau pergi tengok Suhaib macam mana? Abu Bakar punya nak masuk Mekah. Ya Rasulullah, dia semayang lah. Aku tak nak putuskan semayang dia tu, dia tengah semayang. Kata Rasulullah, betul amalan, perbuatan kau ni betul wahai Abu Bakar, biarlah dia semayang. Rasulullah dah sampai dekat jalan, kata, mana Suhaib? Dia tengok Suhaib. Orang kau jalan dia ni. Itu Suhaib bin Sinan. Sehingga disebut dalam hadis, ramai sahabat menceritakan, dalam hadis Suhaib ni, dia sebut, sesungguhnya kata dia, tidak adalah Rasulullah kat situ, melainkan aku kat situ kata dia. Ketika Rasulullah memberitakan sesuatu, aku kat tepi dia. Kalau orang, aku kat depan dia. Kalau orang takut kat depan Rasulullah tu siapa? Akulah. Kalau musuh takut. Kalau orang takut kat belakang Rasulullah siapa? Akulah kata dia. Maknanya dia benteng Rasulullah. Tidak pernah aku meletakkan diriku menjadikan Rasulullah antara aku dengan musuh Rasulullah setengah. Tak pernah kata Suhaib. Mana Nabi pergi, situ aku ada. Mula perang sampai habis perang, mana Nabi pergi, aku pergi. Ikut Nabi. Dia macam bodyguard Nabi. Suhaib ni. Kan? Apa yang Nabi sebut, Suhaib dengar. Itu Suhaib bin Sinan, tuan. Sehingga Rasulullah pernah sebut, selalu Rasulullah sebut pada Suhaib ni, perniagaan yang menguntungkan. Wahai Suhaib, perniagaan yang menguntungkan. Sebab dalam satu riwayat, ketika Rasulullah nak hijrah ke Madinah, dah bising-bising dengar kabar-kabar angin, orang Quraisy dia pandang je Suhaib ni. Dia tak bagi keluar. Jadi Suhaib ni berdiri je. Nak lari. Tapi tak dapat lagi. Orang Quraisy jaga. Sedangkan dia ni orang kaya. Orang pandang je. Kan normal pun pesan kan. Kalau masuk Islam, dulu masuk Islam tak bagi makan apa semua. Potong beasiswa pula. Tak bagi duit kan. Tak ada beasiswa. Suhaib ni. Jadi dia nak ikut Rasulullah. Dia tak boleh nak pergi. Sebab dikopong oleh orang Quraisy. Dia berdiri je. Tunggu sampailah orang Quraisy ngantuk kau tidur kau apa kau. Tengok orang Quraisy golak-golakan dia. Ni mungkin banyak nak makan ni. Tak boleh duduk dia. Diri je. Padahal Suhaib tu nak lari. Orang Quraisy golakan dia. Kau tengok tu Suhaib tu. Banyak sangat makan tu. Sebab tu tak boleh duduk. Perut ongeh. Diri je aja. Sampailah ketika dia rasa dia boleh lari. Tapi dia tetap diikut oleh orang Quraisy. Sehingga disebut. Kau pergi ke kawasan sekian. Nak tak kau ameh. Dengan syarat kau lepaskan aku pergi ke Madinah. Gali pasir sini tengok. Kawasan-kawasan sini kau ambil. Dalam tu ada emas. Kau lepaskan aku pergi. Bersama Muhammad ke Madinah. Dan Suhaib ni tinggalkan harta kekayaan dia. Semata-mata untuk berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Suhaib bin Sinan, tuan-tuan dan puan. Tak banyak kisah tentang Suhaib ni. Yang saya tengok tadi yang sempat saya baca dalam kitab Hilyatul Awliya sebenarnya oleh Abu Nu'aim Al-Asfahani. Saya sempat baca sikit sekejap. Kemudian tuan-tuan itu tentang Ammar bin Yasir dan Suhaib bin Sinan. Dua orang anak muda ni. Kemudian As'ad bin Zurarah dan Zakwan bin Qais radhiyallahu anhu. Ini pun saya tengok dalam Hilyah tak ada nama As'ad dengan Zakwan ni. Cuma sikitlah kita tahu tentang As'ad ni, dia antara orang yang jadi ketua lah. Ketua suku lah. Ketua suku Arab. As'ad ni. Orang hebat. Dalam kitab Tabaqat, Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahawa Hubaib bin Abdurrahman berkata, As'ad bin Zurarah dan Zakwan bin Qais pergi ke bandar Mekah untuk menemui Utbah bin Rabi'ah. Namun, ketika mendengar berita Rasulullah SAW, kedua-dua orang ini mendatangi Rasulullah SAW. Asal dia, dua-dua orang ni, As'ad dengan Zakwan ni, pergi ke Mekah, nak jumpa Utbah ni, nak minta bantuan lah masa tu kan.
Kan masa tu suku Aus dengan suku Khazraj ni bergaduh. Jadi berperang. Aus Khazraj sebelum Nabi persaudarakan jadi golongan Ansar. Jadi masing-masing ada yang puak suku Arab itu kuat sikit, mereka akan pergi untuk jadikan sekutu. Jadi kawan, minta perlindungan. Inilah yang diusahakan oleh As'ad bin Zurarah dan Zakwan bin Qais yang berusaha untuk bertemu dengan Utbah bin Rabi'ah. Nak dia buat perjanjian lah, nak jadikan hubungan, minta perlindungan sebagainya. Namun ketika mendengar berita Rasulullah, bila dia sampai ke Mekah, orang tengah sibuk. Dia sebenarnya orang Quraisy Mekah, dia dalam diam dia niat memburukkan. Tapi dalam tak disengajakan, dia sebenarnya telah mengangkat nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asalkan datangnya orang ke Mekah, kau ingat jangan jumpa Muhammad tu. Ini ahli sihir ni. Ini kan penuh cerita Nabi kat Mekah tu. Kau jumpa Muhammad ni jangan berbuat dia. Cakap itu sihir, jangan bertemu dengan dia. Jadi bila dah diwawan tu, orang nak sungguhlah jumpa siapa orang ni, kan. Paling tidak pun nak tahu. Kan, nak tahu. Jadi setiap kali bila disebut nama Nabi, orang akan teringat, ini Muhammad yang mengaku jadi Nabi ni. Ini yang berlaku kepada As'ad bin Zurarah dan Zakwan bin Qais. Maka dia tak pergi jumpa Utbah. Dia cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As'ad bin Zurarah ni tak salah saya, dia antara orang yang dalam dua perjanjian Aqabah tu dia ada. Dua perjanjian tu dia ada. As'ad bin Zurarah ni. Jadi dia jumpa Nabi. Akhirnya Nabi berdakwahlah kepada dua orang ni. Nabi ajak dia masuk Islam. Akhirnya dia pun masuk Islam. Dan dia batalkan maksudnya untuk bertemu dengan Utbah. Dua orang ni akhirnya balik ke Madinah. Bawa cerita tentang agama Islam. Dan dia telah banyak berjasa dalam meningkatkan jumlah orang Islam pada ketika itu. Dialah orang yang pertama bawa Islam ke bandar Madinah. Iaitu As'ad bin Zurarah dan Zakwan bin Qais. Saya tak jumpa Zakwan ni. Dalam kitab saya tak jumpa lah. Cuma As'ad ni adalah dia ni ketua suku. Yang pastinya dia bukan ketua suku Biduanda ataupun suku Kolang lah. Tak tahu. Dia suku Arab situ. Suku Mungkal. Ada kah? Ada nama suku Mungkal ke tuan? Suku Kolang ada kah? Suku Kolang. Siapa cakap itu? Tak jumpa suku Kolang. Ada ke tuan nombor 9 ni suku Kolang? Buat orang tua, pakcik suku apa? Suku Kolang teh. Saya pun ada kau suku Kolang. Ada Kolang ke makcik-makcik yang tu, yang mahir-mahir ni? Tak, saya tak pernah jumpa dah suku tiga nenek. Biduanda apa lagi? Apa? Batu belah, batu tangkup tak ada kan? Hanya suku lah kita longar lah. Tapi suku Kolang kan tak pernah longar. So, saya tak tahu ke ini dua orang kisah sahabat ni tuan-tuan. Ringkaslah cerita tentang As'ad bin Zurarah dan Zakwan bin Qais radhiyallahu anhu. Nombor 22, menghadapi tentangan pemuka suku Quraisy. Ibnu Jarir meriwayatkan bahawa Ibnu Abbas berkata, pernah satu malam beberapa pemuka Quraisy seperti Utbah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Sufyan bin Harb, seorang daripada Bani Abdiddar, Abul Bahtari bin Hisham, Aswad bin Abdul Muttalib, Zam'ah bin Aswad, Walid bin Mughirah, Abu Jahal, ini semua 6 Jahannam ni. Abdullah bin Abi Umayyah bin Khalaf, As bin Wa'il, Nabi bin Munabbih bin Hajjaj. Mereka semuanya berkumpul di sekeliling Kaabah. Dia duduk berbual macam kita malam ngeteh ramai kan. Dia tengah ngeteh situ ramai. Kemudian mereka semuanya memanggil baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun datang. Sebab Nabi sangka dah terbuka hati orang dengan ni, ketua-ketua suku Quraisy yang hebat-hebat ni. Dah terbuka hati untuk memeluk Islam. Maka Nabi pun datang kepada mereka kerana
Nabi sayang kepada mereka dan menginginkan agar mereka beriman. Bila Nabi SAW duduk di hadapan mereka, maka mereka berkata, wahai Muhammad, kami memanggil kamu agar kamu mahu mendengar keluhan kami. Jadi ada yang sebut, kami panggil kau ni Muhammad supaya kau dengar cakap kami. Kata dia, demi Allah, sebenarnya tidak pernah tahu tak ada sebelum ni mana-mana orang Arab yang memasukkan pahaman macam kau bawa ni Muhammad kepada kaum kau. Belum ada lagi. Semua orang ketika itu beriman dengan agama nenek moyang. Tak ada orang bawa ajaran baru. Kau seorang yang bawa ni Muhammad. Lepas tu pula, bila kau bawa ajaran ni, tak langsung kau dah caci agama nenek moyang kau. Berhala-berhala ni. Kau hinakan pula. Kau olok-olokkan Tuhan kamu. Kamu cerai-beraikan peraturan kami. Dan tidak ada sedikit pun daripada kejahatan yang kamu tinggalkan. Maknanya semua benda jahat, semua kau buat Muhammad. Tak ada kau tak buat dah. Kata pemuka-pemuka ni, ketua-ketua Quraisy ni. Agama yang kau bawa ni Muhammad, agama pemecah belah. Merosakkan pahaman kaum kau sendiri. Kemudian kau caci pula agama nenek moyang kami, kata dia. Sekiranya daripada apa yang kamu ajarkan itu kamu menginginkan kekayaan, maka kami bersedia menghimpunkan wang untukmu agar kamu termasuk orang yang terkaya di antara bangsa Quraisy. Apabila kamu menginginkan suatu kedudukan, kami juga bersedia untuk memberi kedudukan kepadamu. Apabila kamu ingin menjadi raja, kami bersedia untuk menjadikan kamu sebagai seorang raja. Namun apabila kamu terkena gangguan jin, kami akan sediakan wang untuk mengubati penyakitmu sehingga kamu dapat berhenti daripada apa yang kamu bawa sekarang ini. Ini dalam riwayat, dalam hadis. Nabi disogok. Nabi disogok oleh orang-orang Quraisy. Nabi disogok. Kalau kau nak kaya, kita bagi kau kaya duitnya. Kau nak jadi ketua, kita angkat kau jadi ketua. Kalau kau nak kedudukan, kau nak kuasa pun kita bagi kau kuasa. Satu riwayat kata kalau nak isteri cantik pun kita cari wanita Arab cantik dalam Tanjung Arab ni. Asalkan tinggalkan. Asalkan tinggalkan apa yang kau bawa ni. Nabi cuba dibeli. Nabi cuba dibeli. Bukan 1 juta 2 tu, lagi banyak pada 1 juta 2 tu semua. Tapi Nabi tu yang sebut kalau diletakkan matahari di tangan kananku, kalau bulan di tangan kiriku, supaya aku meninggalkan agama ini, tidak akan aku tinggalkan. Atau sehingga aku musnah kerananya. Itu yang Nabi bawa ketika menyampaikan agama ini, tuan-tuan. Bila Nabi pegang agama ni, dia pegang sungguh-sungguh. Dia nak ajar umat Bila kita pegang agama ni, tuan, kena yakin bahawasanya orang yang membawa agama ni, memperjuangkan agama ni, dia sebenarnya dalam peliharaan Allah. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kamu bantu Allah, Allah Ta'ala akan bantu kamu. Allah Ta'ala akan bantu kamu. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Diajar dalam Quran, Allah Ta'ala janji kepada orang beriman, orang beramal soleh, bahawasanya bumi ni akan diwarisi oleh orang-orang yang saleh, orang yang memperjuangkan agama ni. Dan agama ini akan diperkukuhkan oleh Allah Ta'ala atas muka bumi. Dan segala ketakutan-ketakutan itu akan ditukar kepada keamanan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini yang Nabi yakini. Sehingga Nabi walaupun disogok macam-macam, Nabi tak tewas. Nabi tak tewas, tuan-tuan. Itu yang patut ada pada kita bila kita bawa agama. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, sebenarnya aku ini tidak termasuk sedikit pun apa yang kamu katakan. Kau kata ni aku ni pemecah belah.
Kau kata aku bawa ajaran sesat. Ha? Kata Nabi, aku tak ada kono-mono pun. Sikit pun tak ada yang kau katakan tu. Aku bawa ajaran ini tidak mengharapkan sedikit pun daripada harta kekayaanmu, kedudukan mahupun ingin dijadikan sebagai raja. Namun Allah mengutuskanku kepadamu sekalian. Aku diberikan kitab dan aku diperintahkan untuk membawa khabar gembira dan peringatan. Semua perintah Allah telah kusampaikan kepadamu. Jika kamu terima apa yang kuajarkan kepada kamu, maka kamu akan beruntung di dunia maupun di akhirat. Namun jika kamu enggan, maka aku akan bersabar sehingga Allah memberikan kepada kita keputusannya. Panjang hadis ni tuan-tuan. Ha? Aku tak ada kena-mengena tu. Tak minta upah pun. Kalau tuan-tuan tengok dalam juzuk 19 tu kan. Setiap nabi-nabi yang diutuskan tu kepada kaum masing-masing, Allah Ta'ala sebutkan. Nabi ni kepada kaum ni, Nabi ni kepada kaum ni. Sehingga dia ajar. Kullah as'adukum alaihi min ajrin. In ajriya illa ala Allah. Katakan. Aku tak mohon, tak minta apa-apa pun atas urusan kerja aku ni. Kerana pahala aku, ganjaran aku hanyalah di sisi Allah. Nabi-Nabi menyampaikan agama dengan penuh jujur, amanah, ikhlas. Bukan nak minta jadi ketua, jadi apa sebagainya. Minta kekayaan, tak ada. Nabi sebut, aku ni beri peringatan kepada kamu. Aku sampaikan. Kalau kamu terima, kamu untung. Dunia akhirat. Tapi kalau kamu enggan, maka aku akan bersabar sehingga Allah memberikan kepada kita keputusan. Orang Quraisy jawab lagi, wahai Muhammad, apabila kamu tidak mahu menerima apa yang kami tawarkan kepada kamu, dan kamu juga tahu bahawa tidak ada orang yang lebih sempit negerinya, lebih miskin dan lebih sengsara dalam kehidupan melebihi kami. Kerana itu mohonkanlah kepada Tuhan yang mengutusmu untuk menghilangkan gunung ganang yang menyempitkan ini dan luaskan negeri kami dengan mengalirkan sungai-sungai seperti sungai-sungai yang ada di Syam maupun di Iraq. Orang ramai ni, kutu-kutu Quraisy sebut, okeylah Muhammad, kata dia. Kalau kamu tak nak tawaran tu, macam ni lah. Mekah ni satu lembah tu kampung yang berbatu-batu, bukit banyak, kan, sempit. Minta Tuhan kau hilangkan semua gunung-gunung bukit batu-batu ni, jadian Mekah ni subur dengan aliran air sungai macam Syam, macam Iraq. Kata orang Quraisy ni, mohonkan kepada Tuhanmu agar menghidupkan kembali nenek moyang kami yang telah meninggal, termasuk Qusay bin Kilab. Disuruhlah hidup moyang-moyang entah bila menyonyang Qusay bin Kilab tak zaman bila dulu-dulu. Disuruh hidup kerana mereka adalah orang-orang yang dipercayai. Kami akan bertanyakan kepada mereka, apakah kamu ini benar ataukah kamu ini berdusta. Waktu kau suruh Tuhan kau hidup kembali Qusay bin Kilab, dia ni antara orang kita yang dipercayai. Aku nak tanya dia, kau ni betul kau tak betul? Apabila kamu melaksanakan permintaan kami dan mereka membenarkan kamu, maka kami akan percaya kepada kamu dan kami akan percaya akan kedudukanmu di sisi Allah yang telah mengutusmu seperti apa yang kamu katakan. Suruh pula hidupkan Qusay bin Kilab. Moyang Nabi dulu ni, atas, jauh. Kan? Jawab baginda, bukan untuk itu aku diutus. Namun aku datang untuk menyampaikan ajaran Allah dan aku telah sampaikan tugas itu kepada kamu. Jika kamu ikut perintah Allah, maka kamu akan berbahagia di dunia maupun di akhirat. Namun jika kamu enggan, aku akan bersabar sehingga Allah menurunkan keputusannya di antara kita. Nabi sebut ni dekat depan kutu-kutu Quraisy tu. Tapi Nabi sebut ni sebenarnya terus. Walaupun dah berlalu beribu ratus tahun, kata-kata Nabi ni sebenarnya ditujukan kepada ummah dia. Nabi ni menyampaikan dia, tuan-tuan. Kan? Nabi dah sampaikan. Amanah daripada Allah, Nabi dah sampaikan. Innama alaikal balagh. Fa in tawallau fa innama alaikal balagh. Kalau mereka berpaling, wahai Muhammad, engkau kerja kau menyampaikan je Muhammad. Rasulullah dah sampaikan. Sehingga Nabi sebut, kalau kamu ikut perintah Allah,
maka kamu akan berbahagia di dunia, di akhirat. Itu semua ni tuan-tuan, kalau kita ikut agama Tuhan ini, perintah Allah Ta'ala, kita akan selamat di dunia maupun di akhirat. Tapi kalau kita tak nak, aku akan bersabar sehingga Allah menurunkan keputusannya di antara kita. Nabi sebut. Kita tak ikut, tunggulah balasan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tunggulah balasan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada orang yang dia tamu ke bumi ni, dia tak rasa apa-apa bila dia tak semayang. Itu perkara paling besar lah. Tak semayang ni, ya Allah, ya Tuhanku. Macam mana baik pun orang tu, tak boleh dia kata baik lah. Sebab dengan Allah, dengan Tuhan pencipta, dia dah jadi sejahat-jahat orang. Macam mana nak katakan dia baik kalau tak solat? Kan? Inna awwala ma yuhasabu, kan? Benda yang paling pertama Nabi sebut di soal besok di akhirat adalah solat. Solat ni mi'raj kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Tuhan melalui solat. Kalau orang tak boleh sembah Tuhan dia, macam mana nak katakan orang ni baik? Sebaik macam mana pun perangai orang ni, sedekah banyak, cakap lemah lembut, kan? Perwatakan dia menarik, dia tetap jahat di sisi Allah Ta'ala kerana dia sudah derhaka. Kesalahan yang dibuat tak sembahyang ni sama macam kesalahan Adam dulu. Kan? Iblis dulu. Iblis tak nak sujud ke Adam. Ini tak nak sujud ke Allah. Lagi bersalah dosa kesalahan dilakukan. Dia walaupun macam tu ustaz. Budak tu walaupun macam tu ustaz, tak semayang, tapi baik tu. Baik apa tak semayang? Ni perkataan yang fasad ni bagi saya ni. Jangan nilai sesuatu kebaikan berdasarkan otak kita. Kebaikan ni tepatlah nilaian dia bila kita gunakan timbangannya tu Quran. Nak menilai sesuatu ni, dia tak boleh guna akal. Ada benda boleh guna akal. Tapi akal ni terhad kemampuannya. Kadang-kadang dia tersasar juga. Timbangan yang paling tepat adalah Quran dengan hadis Nabi. Ustaz, walaupun dia macam tu ustaz, tak pakai tudung, tapi hati dia baik tu. Tak pakai tudung baik apa? Kan? Islam kata tak baik macam itu. Lebih-lebih lagi lah kata ustaz, kita ni ustaz, oleh kerana kita duduk di Malaysia ni, masyarakat berbilang kaum ni, kita kena selalu sering menyebutkan kepada sahabat-sahabat kita ni bahawa semua agama adalah sama. Itu lagi tu cakap yang fasad. Tak boleh menyamakan semua agama. Dah Allah Ta'ala sendiri sebut, inna dina indallahil Islam. Inna tu agama di sisi Allah satu je. Islam. Agama yang lain benar juga, tapi benar pada pandangan pengikut masing-masing, penganut masing-masing, bukan benar pada Allah. Saya boleh kata semua agama adalah benar. Benar bila? Benar mengikut fahaman penganut masing-masing. Orang agama ni, dia kata agama dia bagus, takkan dia kata agama dia tak bagus pula. Tapi kita orang Islam ni adalah agama yang paling benar daripada agama-agama yang lain. Kita memperkatakan tentang kebaikan agama, tak ada masalah. Ada orang takut, dia tak boleh cakap macam tu ustaz. Bila ustaz cakap macam tu, ustaz seolahnya mengutuk agama yang lain. Siapa pula kutuk? Kita nak halikkan agama kita dalam keadaan kita tak pernah merendah-rendahkan agama orang lain. Itu yang Islam ajar. Sebab Islam tak suruh pun, paksa pun tak. Kan agama Tuhan macam tu. La ikraha fid din. Kan? Tidak ada paksaan orang untuk beragama. Allah Ta'ala sendiri sebut. Walaupun Allah Ta'ala kata agama Islam ni agama yang paling tepat, yang paling benar, yang diakui, diiktiraf oleh Allah di sisi dia, orang nak masuk Islam, dia tak paksa. La ikraha fid din. Jangan paksa orang masuk Islam. Dia masuk Islam ni dalam keadaan dia rela dan dia faham. Kan? Jadi kita kena sebut agama ni adalah agama yang terbaik. Dalam masa yang sama, kita tidak merendah-rendahkan agama orang lain. Ni kalau kita sebut orang Islam baik, betul kita kutuk-kutuk dia, memang dia marah. Kita nak cari gaduh. Kita hanya sebut tentang kebaikan agama kita. Kalau tuan-tuan yang beragama Islam tak berani menyebutkan kebaikan agama tuan-tuan, siapa lagi nak sebut? Nak suruh siapa sebut? Takkan nak suruh orang Karasan Dusun kat Sarawak sebut tentang kebaikan agama. Orang Iban, Dayak Laut, Dayak Darat nak sebut tentang Islam, padahal dia tak beragama Islam. Itulah orang Islam ni nak ceritakan tentang
kebaikan agama kita pada orang lain, dalam masa yang sama jangan sampai merendah-rendahkan agama orang. Ha? Sebab dalam Islam tak suka macam tu kan. Ha, kita bukan golongan ekstrim. Syed nak apa ya, melasah orang je kan. Yang itu yang kita kena pegang tuan-tuan dan puan. Ini yang Nabi ajar. Seterusnya mereka meneruskan tentangan kepada baginda. Apabila kamu belum juga melaksanakan perintah kami, mohonlah kepada Tuhanmu. Apa lagi minta ni? Untuk mendatangkan malaikat. Dah malaikat nak minta kan? Suruh hidup orang Qusay bin Kilab. Tah bila-bila ajab bahasa kita tah bila-bila ajab Qusay bin Kilab ni meninggal, disuruh hidup balik. Kemudian kau tak dapat wahai Muhammad, kau bawa malaikat yang akan membenarkan kamu di hadapan kami. Apa ayat tu? Aw yulqa ilaihi malakun. Ataupun hantarkan pada kamu malaikat untuk membenarkan kamu ni di hadapan kami. Dan mohonlah kepada Tuhanmu untuk menjadikan untukmu kebun-kebun. Aw takunu lahu jannatun ya'kulu minha. Ataupun kau ada kebun sendiri, gudang, harta, istana daripada emas ataupun daripada perak dan segala keperluanmu, sehingga kamu tidak lagi bersusah payah dalam mencari nafkah di pasar seperti kami. Sehingga kami tahu bahawa kamu mempunyai kedudukan di sisi Tuhanmu. Jadi orang dulu mikir, jadi Nabi, jadi Rasul ni, mesti orang kaya-kaya, duit mesti banyak. Sebab itu ada perkataan daripada orang-orang kafir Quraisy, wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq. Laula unzila ilaihi malakun. Laula unzila ilaihi malak. Mereka berkata, ni Rasul apa macam ni? Ni utusan Allah Ta'ala macam mana jadi utusan Allah ni? Dia makan makanan wa yamshi fil aswaq, beli barang kat pasar. Laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'hu nadhira. Kenapa tak diturunkan kepada Muhammad ni seorang malaikat supaya malaikat tu sama-sama berdakwah dengan dia? Barulah kita percaya dia Rasul. Orang-orang kafir Quraisy. Aw yulqa ilaihi kanzun aw takunu lahu jannatun ya'kulu minha. Wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashhura. Surah apa? Surah Furqan. Surah Furqan. Atau mereka mengatakan, bagilah dia perbendaharaan harta-harta emas-emas ni. Atau Rasul ni mesti ada kebun, ya'kulu minha, yang dia makan daripada hasil kebun ni, dia punya sendiri kebun tu. Akhirnya mereka sebut apa? In tattabi'una illa rajulan mashhura. Orang yang ikut Muhammad ni semua orang yang telah disihir. Kau tak ikut melainkan orang-orang yang telah disihir. Sahabat-sahabat Nabi ni khabar sihir semua. Kan? Ucapan ini tetap dijawab oleh baginda, tidak, untuk itu aku diutus. Namun Allah mengutusku sebagai seorang yang memberikan khabar gembira dan memberi peringatan. Nabi jawab benda yang sama juga. Kau ikut, kau selamat. Kalau kau tak nak ikut, kau enggan, aku sabar. Allah Ta'ala yang balas. Kemudian apa diminta lagi? Kami mohon kepadamu agar kamu menjatuhkan langit di atas kami. Minta langit jatuh pula. Autus kita samaa. Autus kita sama. Kisafam minas sama. Mereka minta kepingan langit ni jatuh kat kami. Mintalah Tuhan kau tu jatuhkan langit ni ke atas kami. Apabila dia berkehendak kamu jatuhkan, agar kamu jatuhkan langit di atas kami, sebagaimana kamu katakan bahawa Tuhan akan berbuat apabila dia berkehendak, dan kami tidak akan percaya kepada kamu sehingga kamu melaksanakan perintah kami. Tak percaya kau tak jatuh langit ni, tak ada tu dah, bohong tu tadi. Kan? Kita habiskan 2 muka ni tersebut insya-Allah. Kemudian Nabi jawab, kelak Allah akan melaksanakan apa yang kamu minta tu. Yang ni Nabi jawab lain. Jatuhlah langit, dia jek Nabi kan. Waktu kan Nabi, tu minta Tuhan tu jatuhan, roboh-robohan langit di atas kami. Nabi jawab lain. Nabi jawab tu, insya-Allah nanti Allah Ta'ala akan laksanakan apa yang kamu minta. Ucapan Rasulullah SAW tersebut dijawab, wahai Muhammad, tidakkah Tuhan itu tahu bahawa kami sekarang sedang duduk bersama kamu untuk mempersoalkan persoalan yang kami ajukan kepada kamu?
dan Tuhan melaksanakan dan Tuhan melaksanakan apa yang kami ajukan itu, atau memberitahu kepada kamu apa yang akan dilaksanakannya olehnya. Kalau kamu tidak melaksanakan apa yang kami minta itu, kamu tidak akan percaya kepada kamu. Kami tidak akan percaya kepada kamu. Minta, Tuhan kau tak tahu kau ni Muhammad, kita ni burak ni, kata dia. Demikian pula juga kami mendengar bahawa kamu itu diajari oleh seorang daripada Yamamah yang bernama Ar-Rahman. Dituduh Nabi. Nabi ni sebenarnya Quran ni bukan Nabi tulis. Tapi Nabi ni dibantu oleh seorang yang bernama Rahman. Daripada Yamamah, namanya Rahman. Demi Allah, kami tidak akan mahu percaya dengan Rahman. Taraman mana ke orang Quraisy ni dong ah? Ya? Walaqad na'lamu annahum yaqulu innama yu'allimuhu bashar. Ayat tu ujung 17 kan. Sesungguhnya kami mengetahui, kata Allah. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Sesungguhnya kami mengetahui bahawasanya mereka mengatakan Muhammad ni sebenarnya diajar oleh seorang manusia lain. Rahman namanya, dah Rahman mana wallahu alam. Daripada Yamamah. Kata kami tak percaya dengan Rahman tu. Wahai Muhammad, demi Allah, kami tidak akan membiarkan kamu dan segala apa yang kamu lakukan kepada kami sehingga kami binasa atau kamu yang binasa. Ini dah mula isytiharkan pemusuhan, peperangan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada yang berkata, sesungguhnya kami menyembah malaikat kerana mereka adalah puteri Allah. Ada yang kata pula, malaikat ni anak perempuan Allah Ta'ala. Sebahagian yang lain ada yang berkata, kami tidak akan percaya kepada kamu sebelum kamu mendatangkan Allah dan malaikatnya. Ada pula minta, bawa Allah Ta'ala dengan malaikat duduk depannya. Dalam awal juz 8 tu disebut kan, kalau bawa orang mati hidup balik pun, bawa malaikat, bawa Tuhan cakap pun, mereka tetap juga tidak akan beriman. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata au kallamahumul mauta. Kan? Bawa orang mati, bawa malaikat, orang mati hidup balik cakap pun mereka tetap tidak akan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Koreh hati orang-orang kafir zaman tu. Akhirnya mendengar ucapan ini semua, akhirnya Rasulullah SAW bangun. Nabi pun tinggalkan mereka. Nabi pun tengok, tak ada lah ni dah. Minta hidup angkusai, minta turun ke langit, minta pula malaikat, minta datangan Tuhan. Dan apa ni dah bengong-bengong dalam permintaan tu, Nabi pun tinggal. Nabi pun meninggalkan pemuka-pemuka, ketua-ketua Quraisy tu. Tapi diikuti oleh Abdullah bin Abi Umayyah, anak saudara Nabi sendiri. Anak saudara Nabi. Sambil dia genjek-genjek Nabi. Wahai Muhammad, kata dia, kaummu telah menawarkan kepadamu sesuatu, namun tawaran mereka itu kamu tolak. Kemudian mereka meminta kepadamu suatu bukti untuk menunjukkan kamu di sisi Allah, namun kamu juga tidak dapat melaksanakannya. Akhirnya mereka meminta kepadamu agar kamu mempercepat datangnya siksaan seperti yang kamu janjikan itu. Perkara itu pun kamu tidak dapat melaksanakannya. Semua kau gagal. Maka ketahuilah bahawa aku tidak akan percaya kepadamu sehingga kamu mendatangkan suatu tangga. Ini lagi melampau. Kemudian kamu naik ke langit dan kamu datangkan sebuah lembaran kitab suci beserta 4 malaikat yang menyaksikan akan kebenaran apa yang kamu katakan itu. Tangga, naik atas langit, ambil kitab, bawa 4 orang malaikat turun. Demi Allah, walaupun kamu dapat melaksanakan perkara itu semua, aku tidak akan mempercayaimu sedikit pun. Ini anak buah Nabi sebut, anak saudara Nabi. Sebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak kata tabal kekufuran yang melilit hati orang-orang musyrik Mekah pada ketika itu. Setelah mengejek Nabi, Abdullah bin Abi Umayyah pergi dan baginda pun pulang dengan perasaan duka sekali atas perlakuan kaumnya dan keengganan mereka untuk menerima ajakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tuan, sebenarnya riwayat ni cerita bagaimana permulaan kan, bagaimana antara siri-siri dakwah Nabi kepada ketua-ketua Quraisy
Yang akhirnya Nabi ni tak diterima baiklah. Bahkan Nabi disogok macam-macam pula untuk meninggalkan agama. Semuanya tak dipedulikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebab tu tuan-tuan, orang yang bawa agama ni pun dia akan rasa macam ni juga tu. Macam-macam benda-benda tomahan-tomahan buruk yang akan dilakapkan kat dia. Macam lah. Kan? Dulu saya ingat lagi masa dulu kan. Dah meninggal lah orang tu. Bila kita masuk ya sekolah tahfiz ni, kutuk Mak saya kena kutuk. Apalah nak pergi hantar sekolah tahfiz tadi. Besok kau sekolah tahfiz ni, habis anda pun duduk kat depan jadi imam. Kalau tidak, sapu tik cicak lah kat masjid surau tu. Ino waktu kata orang Al-Quran ni. Sapu tik cicak kat surau, masjid surau ke banyak. Kan? Sampailah ke hari ni. Ada lagi mulut-mulut macam tu. Ngapal tak habis-habis, nak maju macam mana tadi. Kan? Menghafal tak habis-habis, tak maju dunia ni. Kan? Kalau asyik menghafal Quran ni tuan-tuan, boleh maju kau? Tak maju. Kena belajar benda lain. Orang dulu-dulu tak ada Khawarizmi tu. Tak ada apa mesin pun. Dia kira kedalaman tasik tu 4 kalau Khawarizmi. Apa mesin pakai tak ada. Kira jarak matahari bumi tu. Orang dulu. Kok ada macam kita terapang je jauh boleh tahu orang terapang kan? Tak ada. Elok ya. Dulu Ibn Sina masa buat ilmu perubatan tu. Dia mengasaskan. Apa benda moden yang ada kat Ibn Sina tu. Tu contoh cerita kat saya. Sampai hari ni bonang jahit bius tu pun kan. Alat bius tu dia penemuan Ibn Sina. Dengan benang yang digunakan untuk jahit luka pun Ibn Sina. Pada ketika itu apa yang ada? Tak ada apa-apa pun. Jabir Hayyan ketika cipta ilmu kimia tu dulu. Apa benda moden yang ada pada Jabir Hayyan tu? Kan? Macam mana Ibnu Battuta lukis foto ni? Dia pergi merayap tu lukis foto. Kita pergi mengenai TSR ni dah selesai bahagian suruh cuba lukis. Cuba lukis. Paning lah kepala kita. Baru nak tulis. Mana jalan 25, mana jalan 26, mana jalan 8, mana 10. Ni kawasan sini aja. Ni satu dunia lalu lukis foto. Ibnu Battuta. Kan? Apa yang ada masa tu? Tak moden pun. Orang dulu pun dah boleh buat kapal. Itulah maksud ayat. Kan? Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Allah Ta'ala akan ajar kamu. Orang-orang dulu kerana keimanannya kepada Allah Ta'ala, ketakwaan dia kuat, akhirnya Allah Ta'ala bukakan ilmu pada dia. Inkishafkan ilmu. Semua ilmu datang daripada Allah. Oleh kerana ketakwaan dia kuat, maka Allah Ta'ala bukakan ilmu kepada orang-orang yang bertakwa. Sebab tu alim ulama dulu dia fikir sampai masa sekarang tambah pemikiran sampai hari ni tuan-tuan. Ulama dulu fikir. Kan? Sampai hari ni dia fikir. Sampai ke kita. Tak terfikir kita dulu. Umpama macam kahwin kan, orang kahwin, saksi, wali semua tu kan. Tak terfikir kita macam mana kalau orang nak kahwin tu dia tiap pulau dia 2 orang je. Ulama dulu pun dah kaji dah. Sampai congkak, main chess pun kaji dia ulama ni. Kan? Awal dulu. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Takwalah kamu kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan ajar kamu. Bukanlah maksud saya tu duduk baca Quran, semayang. Tak ada. Ngaji juga ilmu yang lain. Tapi ketakwaan tu asas. Untuk kita mendapat bantuan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingat tuan-tuan, cukuplah sekadar tu untuk hari ini. Kan? Mudah-mudahan ada kebaikannya. Qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berhenti kat sini tuan. Sampai mana ni muka surat 111. Wallahu alam. Ada soalan tuan-tuan? Dapat jawab saya jawab, kalau tak dapat jawab saya hutang dulu lah. Ya. Saya terbaca dalam riwayat. Saya ingat ada satu, tapi riwayat tu saya tak sebut pada tuan-tuan sebab ada yang kata dalam riwayat tu dia tak berapa nak kuat, lemah. Tapi dia tak sampai dah jatuh taraf riwayat hadis tu ada hadis maudhu' yang dibuat. Ada sekali
dia minum susu campur dengan air. Rasulullah akan sebut pada dia, wahai Ammar, sesungguhnya minuman terakhir kamu adalah susu campur air. Dan selepas tu dengannya, lepas tu dalam peperangan Siffin dia syahid. Peperangan Siffin, Ammar bin Yasir ni. Dan dia sempat dia Ahlul Badar juga, orang yang perang Badar semua. Disebutkan dalam riwayat tu dalam peperangan Siffin. Dia meninggal dunia. Wallahu a'lam. Itu termasuk juga Suhaib. Ingat dalam perang apa? Suhaib tu yang itu pun banyak kisah sahabat kan, yang Nabi menangis kan Suhaib ni. Nabi menangis. Masa Badar tak lah, perang Badar kau Suhaib ni meninggal. Wafat, dia syahid. Bila dia nak tutup kepala, sahabat tarik, nampak kaki. Kan? Kapan? Sahabat tarik kaki, nampaklah muka. Akhirnya Nabi kata tutuplah kepalanya, ambil daun-daun tutupkan kakinya. Sambil tu Nabi menangis. Wahai Suhaib, dulu kau di antara orang yang paling kaya kat Mekah tu. Kau orang paling kaya, orang paling handsome semua kat Mekah. Tapi akhirnya hari ni macam ni keadaan kematian kau. Syahidnya kau. Tapi Allah Ta'ala muliakan. Kan? Itu Suhaib. Rasulullah nangis tengok Suhaib ni. Sebab tu Rasulullah sebut, wahai Suhaib, perniagaan yang menguntungkan. Ada 2-3 hadis Nabi sebut. Mungkin banyak lagi. Itu dalam satu kitab saya tengok. Bila Suhaib ni boleh sampai ke Madinah, berhijrah bersama Nabi, disebut oleh sahabat. Nabi sebut, wahai Suhaib, perniagaan yang menguntungkan. Perniagaan menguntungkan. Maksud Nabi itu, Suhaib ni boleh tinggalkan orang tua, kekayaan semua-semua tu dia tak peduli. Janji dia boleh bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ada soalan lain tuan? Kok ada lah. Yo. Kok dapat jawab ya? Kok susah saya tinggal ni yo. 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 Saya tak nampak wajah soalan tuan tu. Ulang tuan balik. Okey, para nabi yang maksud tuan ni. Okey, naratif sama ya. Okey. Okey. Saya faham. Syair itu tidak ayat Muhammad. Ayat mana tuan dia? Surah Yasin. Bila tuan tu kau dapat pangkal tu saya boleh nyambung tapi kau tuan bahasa Melayu tu boleh senang aja ayat tu. Kau dapat pangkal lah kau. Tapi mungkin dah boleh saya apa? Apa Syair itu tidak ayat Muhammad. Surah Yasin. Syair. Tuan ni 30 juzuk tuan. Kalau 3 juzuk boleh kali 30 juzuk tu. Macam mana dia ayat itu? Yang kedua ni tak dapat jawabnya. Tapi yang pertama saya jawab. Yang kedua tu kalau tuan dapat ayat tu mungkinlah kita boleh bincang sikit ayat tu kan. Tapi kalau tuan bagi makna tu puas saya punya rayau-rayau tu. 6,000 lebih ayat tu. Tapi yang pertama tadi tuan sebut naratif sama. Ya tuan. Sebab nabi-nabi kalau tuan tengok daripada zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Adam tak banyak kisah lah. Zaman Nabi Nuh sampai ke zaman Nabi Muhammad, benda yang sama saja. Sebab tugas para rasul ni memang disebut dalam Quran semua sama. Tugas para rasul satu je. Tu tuan naratif sama. Para rasul ni dia bawa satu tugas je. Tugas satu je. Bawa manusia mentauhidkan Allah. Cerita pun sama. Naratif sama, cerita sama, ancaman sama, tentangan semua sama pasal Nabi ni. Tuan tengok dalam surah Syuara tu nampak dengan jelas. Ayat dia pun sama. Wa ila Allah Taala sebut kazzaba qaumun nuhinil mursalin.
إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر. Ayatnya berulang. Ini cerita Nabi dan Nabi Nuh. Berikan Nabi ini kan sama ayat yang sama juga. Inni lakum rasul amin wa ma fattaqullaha wa atiun wa ma asalikum. Ada 3 ayat ni. Nabi dia sebut juga inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa atiun wa ma. Sama Allah Taala sebutkan. Yang keluar semua sama. Setiap rasul ni dia sampai kat kaum dia akan sebut apa? Inni lakum rasulun amin. Aku ini adalah rasulun amin, utusan yang benar daripada Allah. Fattaqullaha wa atiun. Bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepada aku. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Aku tak minta apa-apa pun daripada kau bila aku sampaikan agama ni. Balasan aku hanya di sisi Allah. Mula kisah Nabi Nuh. Itu naik Ibrahim, Ad, Samud, Lut sampai Madian. Dalam surah ayat ni berulang-ulang. Setiap rasul benda sama sebut. Innilakum rasul amin fattaqullaha wa atiun wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Aku ni utusan yang benar daripada Allah. Taatlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah, taatlah kepada aku. Aku tak minta apa-apa upah atas kerja aku ni. Benda sama. Dan semua sama. Tentangan. Akhir pun sama. Kemenangan. Kan? Sebab para rasul bawa benda yang satu saja, iaitu mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa pun rasul-rasul zaman mana pun sebenarnya satu je Islam ke agama Hanif ke sebutlah agama pun sebenarnya dia bawa satu saja tujuannya, iaitu mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Dan tuan tengok cukuplah sekadar tu. Pukul 9 tuan-tuan kan. Yang tadi tuan kalau tuan dapat ayat kan dan syair itu tidak, saya duk mikir kat mana dia ayat ni. Tak jumpa kat saya. Surah Yasin ya. Nanti saya cuba carilah. Insya-Allah. Qulu qauli hadza sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wan mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuq auladana bin najahi fi kulli imtihanihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Lilladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahu a'lam.